Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dalam video terbaru aku di channel YouTube aku, iaitu Sir Izwan, dan juga di laman Facebook aku yang page ni masih lagi nama page Meluat Hai. Aku tak tahu aku nak tukar bila. Aku memang plan nak tukar nama page tu. Jadi pada hari ni, video yang terbaru aku ni, aku nak bercerita tentang asal usul patung berhantu Annabelle. Aku percaya ramai orang yang dah tahu pasal patung berhantu Annabelle ni melalui filem-filem dia. Okay, dah ada 3 filem pasal Annabelle ni. Jadi pada hari ni aku nak share dengan korang pasal asal usul patung Annabelle dan tentang patung Annabelle yang betul-betul punya, yang memang ada di alam nyata ini. Kisah patung berhantu Annabelle ni bermula pada tahun 1970 apabila ada seorang ibu telah menghadiahkan satu patung jenis Raggedy Ann doll kepada anaknya yang bernama Deirdre Bernard. Dan anak dia ni adalah seorang trainee nurse, dan bila dah dapat hadiah daripada mak dia tu, kemudian dia pun keluarlah daripada rumah dan masuk menyewa ke sebuah apartmen dengan seorang kawannya yang bernama Lara Clifton. Masa dia masuk ke apartmen dan dia bawa sekali dengan patung yang mak dia bagi tu, tak ada apa-apa yang pelik lagi berlaku pada waktu tu. Kemudian selang beberapa hari atau beberapa lama kemudian, Deirdre mula perasan ada something yang pelik berlaku pada patung tu, di mana patung tu boleh bergerak sendiri walaupun tak ada orang yang gerakkannya. Deirdre mula perasan bila setiap kali kalau pagi sebelum pergi kerja, dia akan tinggalkan dalam posisi macam ni. Tapi bila dia balik kerja, dia tengok patung dia dalam posisi yang lain. Okey, dan kejadian ni kerap kali berulang-ulang bertukar-tukar posisi. Selain daripada tu, bukan saja patung tu bertukar posisi, malah patung tu bertukar lokasi. Kejap dalam bilik Deirdre, kejap dalam bilik Lara, kejap dekat ruang tamu semua dan sebagainya. Dia dipindahkan ke merata-rata tempat, tapi tak ada orang pun yang gerakkannya. So masa tu Deirdre dan Lara pun rasa pelik dengan apa yang telah berlaku pada patung tersebut. Sehinggalah ada satu kejadian di mana Deirdre jumpa kertas kat rumah dia, kat apartmen dia, dan kertas tu yang peliknya dibuat menggunakan kulit binatang. Ini kertas zaman dulu yang memang buat daripada kulit binatang, dan pada kertas tu tertulis "Help me". Dan kemudian Deirdre jumpa pula lagi, kali ni bukan saja pelik, malah jadi semakin menakutkan apabila dia balik daripada kerja dan dia tengok patung dia telah dipenuhi dengan tumpukan-tumpukan darah. So masa tu memang Deirdre dengan Lara dia dah macam cuak gila, dia dah takut gila. So dia orang tak tahu apa nak buat. Dia orang pun kontak seorang ahli psikik. Sebab masa tu Deirdre dia rasa macam okey, ini bukan kerja manusia, ini kerja benda gaib. So dia kontak ahli psikik dengan tujuan untuk minta bantuan ahli psikik tu untuk berkomunikasi dengan benda gaib. So bila dah panggil ahli psikik tu datang ke rumah, dan ahli psikik tu berkomunikasi dengan benda gaib tersebut, dan ternyata apa yang disangkakan oleh Deirdre memang betul, memang ada benda gaib dalam rumah dia. Dan benda gaib tu adalah satu roh kanak-kanak. Roh kanak-kanak ni lah yang telah menggerakkan patung milik Deirdre ke merata tempat dan menukar posisi dia. Dan bila ahli psikik tu berkomunikasi, dia mengatakan bahawa roh tu sebenarnya adalah roh kanak-kanak yang telah mati pada usia 7 tahun, dan sebenarnya kawasan apartmen tu adalah kawasan tanah lapang dan tempat roh kanak-kanak tu sebelum dia mati, tempat dia selalu bermain. Dan bila dibangunkan apartmen tu, roh kanak-kanak tu sentiasa berlega-lega sebab roh tu dikatakan tidak tenteram, dan that's why dia selalu berlega-lega
Dan akhirnya dia jumpa patung. Biasalah roh kanak-kanak suka patung, dan that's why dia datang dan main dengan patung milik Deirdre tu. Dan di sinilah patung tu mendapat nama Annabelle, kerana nama roh kanak-kanak tu adalah Annabelle Higgins. Can I play with Annabelle? I think you have the wrong house. There's no Annabelle here. Yes, she is. Roh kanak-kanak tu telah meminta izin melalui ahli psikik tu, meminta izin daripada Deirdre untuk dia tinggal dalam apartmen Deirdre, dan dia juga nak tinggal dalam patung milik Deirdre. Dan yang peliknya, Deirdre dan Lara membenarkannya. So sejak daripada tu, patung itu mendapat nama Annabelle, kerana ada roh kanak-kanak yang bernama Annabelle di dalam patung tersebut. Tetapi apabila perkara ni ketahui oleh tunang Lara, iaitu Carl nama dia, Carl dia tak suka sebab dia kata benda yang Deirdre dan Lara buat ni tak ada manfaat apa-apa. Dan Carl cakap benda ni di dalam rumah Deirdre, dan apa yang Carl cakap didengari oleh patung Annabelle, yang menyebabkan Annabelle marah dengan apa yang telah dikatakan oleh Carl. Sampailah satu masa, semasa Carl dan Lara berada berduaan saja di dalam apartmen tu, Carl telah diserang oleh patung Annabelle sehingga mencederakan dirinya, di mana dikatakan ada 4 kesan cakaran di dada Carl dan 3 kesan cakaran di perut Carl, dan memang Lara sendiri tengok badan Carl berdarah-darah. So benda tu telah, orang kata, dah jadi kemuncak ketakutan kepada Deirdre, Lara dan juga Carl, dan akhirnya mereka meminta bantuan padri tempatan untuk membantu mereka. Tapi padri tu telah kontak orang yang lebih layak untuk selesaikan kes patung Annabelle ni, iaitu pasangan suami isteri yang merupakan penyiasat paranormal, dan mereka bernama Ed dan Lorraine Warren, pasangan suami isteri. What are you guys? Well, we've been called ghost hunters, paranormal researchers. But we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren. So penyiasat paranormal ni telah datang ke rumah Deirdre dan Lara untuk menyiasat tentang patung Annabelle tu. So selepas melakukan siasatan, bertanya soalan kepada Deirdre dan Lara, Ed telah menyimpulkan bahawa sebenarnya bukan roh kanak-kanak yang ada berlega-lega dan yang ada dalam badan patung milik Deirdre tu. Ia sebenarnya adalah syaitan yang berada di dalam tubuh patung tersebut, dan dia hanya memanipulasikan Deirdre dan Lara, menipu mereka untuk memastikan dirinya boleh berada dalam patung tersebut. Jadi disebabkan benda tu, Deirdre dan Lara berasa takut, dan mereka meminta Ed dan Lorraine membawa Annabelle keluar daripada apartmennya. Maka sejak dari itu, patung Annabelle tidak ada lagi di rumah Deirdre, dan telah ditempatkan di tempat yang setakat ini mungkin tempat yang paling selamat, iaitu di rumah Ed dan Lorraine sendiri. And one of the most infamous being the story of a very innocent-looking Raggedy Ann doll. This, of course, is Annabelle, the cursed doll. Lorraine juga mengakui bahawa patung tu adalah patung yang paling menakutkan, dan dia memang tak berani tengok, walaupun dia sendiri simpan patung tu di dalam rumahnya, kerana dia dan suaminya iaitu Ed juga hampir-hampir terbunuh disebabkan patung tersebut. Honey, you okay? Dan kalau nak tengok rupa sebenar patung ni, inilah dia. Inilah rupa sebenar patung Annabelle yang taklah menakutkan berbanding dengan patung yang kita tengok dalam filem. So aku harap dengan perkongsian ini korang boleh tahu tentang asal usul patung Annabelle, dan korang boleh tahu bahawa patung Annabelle ni memang benar-benar wujud. Kalau korang suka dengan video ni, sila klik thumbs up
subscribe dan share. Kalau korang tak suka, klik thumbs down dan komen tak best doh. Ataupun kepada yang menonton di Facebook, korang boleh klik like dan juga share dan komen bagusnya. Ataupun kalau korang tak suka, korang boleh klik gambar angry dan jangan share dan komen tak best juga doh. Okay, kita jumpa lagi di lain hari, InsyaAllah. Assalamualaikum.